Tetapi apabila mereka dapat bangkit semula dengan 4 kemenangan berturut-turut, ini memberikan mereka keyakinan. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua kepada fans-fans Harimau Melaya. Hari ini eksklusif sekali lagi Hisham bersama dengan Ketua Jurulatih Sabah FC iaitu Datuk Ong Kin Swee. Apa khabar Datuk, sihat? Khabar baik Hisham. Terima kasih Datuk sudi luangkan masa dengan Harimau Melaya. Saya rasa banyak kali dah Datuk sudi terima invitation dengan media-media baru macam kami ni. Okey, Datuk, biasa. untuk first soalan ni, secara overall saya nak komen daripada Datuk mengenai Sabah FC setelah 4 game Liga dan 1 FA Cup. Masih lagi terlalu awal, tetapi daripada segi keputusan dah tentu amat baik boleh saya katakan, tetapi kita tidak harus mengambil sikap sambil lewa, ya, di mana ini baru permulaan Liga. Bermula dengan baik merupakan satu perkara yang positif, tetapi saya lebih menekankan daripada segi konsistensi. Di dalam Liga kita harus konsisten, di mana kalau tidak, setiap perlawanan jika kehilangan mata, kedudukan di carta Liga akan berubah. Okey Datuk, mungkin permulaan yang agak kurang baiklah masa tu, tewas dengan Negeri Sembilan 0-1. Adakah selepas tu menang 4 game straight secara konsisten, adakah Datuk rasa dah pemain-pemain yang baru ni dah blend, dah rasa ada keserasian di antara satu sama lain? Ya, sebelum musim bermula, saya telah katakan barisan pemain yang sedia ada, walaupun pemainnya berpengalaman, pemain-pemain import, dan kalau kita lihat lebih kurang 70% pemain Sabah FC tahun ini merupakan pemain baru. Dan ada kali apabila saya menurunkan kesebelasan utama merupakan 100% pemain baru, ya. Dan mereka ini walaupun berpengalaman, mempunyai latar belakang yang cukup baik, tetapi sebuah pasukan memerlukan masa untuk dibentuk. Dan saya bukan mengatakan yang kita telah mendapat keserasian sepenuhnya, tetapi masih lagi banyak kelemahan, namun peningkatan tu kita nampak daripada satu perlawanan ke satu perlawanan. Datuk, saya baca komen-komen fan di Sabah lah. Dia ada 2 side. Side yang pertama dulu mengatakan walaupun Datuk menang 4 game straight, tapi ada gameplay yang agak kurang meyakinkan sebab menang dengan margin yang kecil. So komen Datuk? Saya tidak ingin menekankan tentang berapa gol yang perlu kita menang ataupun apa corak permainan yang kita perlu bermain. Menjadi sebuah pasukan yang baik dengan barisan yang boleh dikatakan sederhana, ya, kita tidak mampu untuk bermain seperti Man City contohnya. Kita tak boleh bermain seperti Liverpool contohnya. Saya tahu yang peminat-peminat inginkan perlawanan ataupun permainan, corak permainan yang baik. Itu merupakan bagi saya semua boleh dikatakan sebagai persembahan ataupun perlawanan yang gemar kita lihat. Namun di peringkat saya, dan tentu saya ingin menunjukkan satu permainan yang cukup baik juga, tetapi saya perlu memikirkan corak permainan pihak lawan, di mana mungkin daripada apa yang saya lihat ada kelemahan di tempat di pasukan lawan, di mana saya akan menukar corak permainan daripada hantaran pendek ke hantaran jauh. Ini terpulang pada keadaan, tetapi yang penting bagi saya adalah untuk mendapatkan keputusan. Okey, itu daripada satu side yang fan. Ni side lagi satu fan. Diorang dah mula nampak Sabah ni pencabar utama JDT setelah menduduki nombor 2 dalam 3 ni. So untuk komen Datuk sendiri lah, walaupun awal lagi baru 4 game, bagi saya ini satu keyakinan yang cukup baik. Bukan saja pada para pemain. Apabila kita tahu bila moral, apabila kita tewas pada perlawanan pertama, moral pemain agak rendah, di mana mereka dikecewakan. Tetapi apabila mereka dapat bangkit semula dengan 4 kemenangan berturut-turut, ini memberikan mereka keyakinan, termasuk para penyokong kita. Mungkin penyokong yang mula berkeyakinan dengan pasukan kita
juga seperti dua pihak penyokong yang seperti Hisham katakan sebelum ini yang mengkritik kita, tetapi kini sudah mula berkeyakinan sama dengan apa yang berlaku di mana-mana kelab sekalipun. Jadi saya minta para penyokong agar bersabar ya, dan kita akan cuba mengekalkan prestasi kita untuk berada di landasan yang betul. Okey Datuk, mungkin Sabah berada dalam keadaan yang baik. Apakah cabaran dia untuk mungkin tahun ni untuk bulan ni di bulan puasa, dan tak silap saya lepas raya keempat, raya kelima dah ada game. So macam mana Datuk? Kebanyakannya pemain-pemain dah ada di Semenanjung. So mungkin nak balik kampung ke, apa cabaran-cabaran yang Datuk akan hadapi? Ya, saya telah memaklumkan pada para pemain selepas kita bermain dalam pusingan pertama Piala FA ya. Selepas perlawanan kita mempunyai break ketika itu untuk pasukan kebangsaan. Dan saya telah memaklumkan pada pemain yang di mana hari keempat hari raya kita akan mempunyai satu perlawanan lagi dengan pasukan Selangor. Jadi saya mengatakan di sini kemungkinan hanya satu hari cuti saja pada hari raya pertama. Dan selepas perlawanan Piala FA, saya memberi ruang kepada mereka selama 4 hari untuk pulang ke kampung, di mana saya katakan itu mungkin merupakan masa you bersama keluarga untuk berpuasa dan juga kemungkinan besar hari raya. Dan saya minta maaf di mana saya tak dapat memberi banyak hari bercuti, di mana penting selepas satu hari berehat kita perlu teruskan latihan di mana perlawanan liga yang akan datang lebih mencabar. Okey Datuk, itu salah satu cabaran untuk menentang KL pada esok. Macam mana persediaan Datuk, pemain-pemain sendiri? Adakah mereka dah ready? Sebab kita tahu KL tahun lepas sebagai juara Piala Malaysia, tapi musim ni mereka bermula dengan agak kurang baik sendiri. Adakah Sabah rasa itu mungkin satu ruang untuk Sabah mengutip 3 mata? Tidak, kalau kita lihat pasukan Kuala Lumpur tidak bermula dengan baik pada 2 perlawanan awal. Ya. Tetapi mereka bertambah baik selepas itu, dan perlawanan yang terakhir mereka lalui, mereka dapat 3 mata pertama dengan menewaskan pasukan Melaka ya. Dan saya melihat pasukan Kuala Lumpur bertambah baik seperti pasukan Sabah juga, dan di sini kita harus memberi fokus pada perlawanan pada setiap saat perlawanan ya, di mana kita tak boleh melihat daripada sudut kelemahan saja, tetapi kita harus memastikan setiap pergerakan pasukan Kuala Lumpur kita awasi. Terutamanya kita tahu kapten pasukan Kuala Lumpur, di mana ini penting ya untuk kita mengekalkan prestasi kita.